Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan ahli kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Yusuf, iaitu kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kita masih lagi berada dalam kisah Nabi Yusuf dalam penjara, di mana semasa dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam suka melayani ahli-ahli penjara, membantu mereka, di samping menjalankan tugas beliau sebagai seorang rasul, iaitu mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yusuf ini Allah menceritakan dalam penjara itu berlaku dialog ataupun sembang-sembang di antara Nabi Yusuf AS dengan dua orang rakannya sepenjara, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahib. Ya sahibai sijni arbab mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ayat 39. Dua orang rakan sepenjara dia ini menceritakan tentang mimpi masing-masing. Salah seorang daripada mereka menceritakan bahawasanya dia bermimpi dia memerah anggur untuk diberi minum kepada tuan dia. Dan seorang lagi bermimpi bahawa dia memikul roti di atas kepalanya, kemudian ada burung yang memakan roti tersebut, dan mereka minta supaya kemudian setelah itu barulah dia mentafsirkan. Pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita sambung ayat 41 di mana Nabi Yusuf AS mentafsirkan. Dan ayat-ayat sebelum itu Nabi Yusuf AS menerangkan tentang konsep ketuhanan kepada mereka, tentang Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, yang sepatutnya disembah oleh manusia, bukan menyembah Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu iaitu Tuhan yang disekutukan bersama dengan Allah. Sahabat penghuni penjara, amma ahaduhukuma, adapun salah seorang daripada kamu berdua, jadi berdasarkan pada mimpi kamu itu, maka aku mentafsirkan salah seorang daripada kamu akan keluar daripada penjara ini. Fayasqi rabbahu, lalu dia akan meneruskan pekerjaannya sebelum ini, sebelum dia masuk penjara, iaitu memberi minum kepada tuan dia, Raja Mesir lah, kerana dua-dua yang dipenjarakan ini salah seorang daripadanya adalah pelayan. Dua-dua itu adalah pelayan kepada Raja Mesir pada ketika itu. Cuma mereka berdua ini terlibat dengan satu konspirasi untuk membunuh raja. Cuma dia membatalkan peranan dia di saat akhir. Dia tak sanggup nak bunuh raja. Dua-dua mereka ini telah berpakat dengan pihak yang membuat perancangan untuk membunuh Raja Mesir pada ketika itu. Dan ada yang sebahagian salah seorang itu disuruh untuk meletakkan racun dalam minuman raja, dan seorang lagi meletakkan racun dalam roti raja. Yang
meletakkan racun dalam minuman raja itu dia batalkan, mana dia tak buat. Dan yang meletakkan racun, ditugaskan untuk meletakkan racun dalam makanan raja itu dia buat. Jadi tak kala raja nak minum, nak makan, si pelayan yang menghidangkan minuman tu dia kata kepada raja, jangan makan, roti itu ada racun. Kemudian yang menghidangkan roti pula, oleh sebab orang dedahkan dia pun dedah balik sama. Dia kata jangan minum tuanku, dalam minuman tuanku pun ada racun juga. Akhirnya raja suruh kedua-dua minum. Saya suruh minum, kamu minum. Dia tak letak racun, dia minumlah. Yang seorang lagi yang letakkan roti itu, kamu makan roti kamu. Dia tak berani nak makanlah sebab dia tahu kata roti itu ada racun. Tapi kedua-dua itu dipenjarakan sementara menunggu siasatan. Dan pada ketika itulah mereka bermimpi. Salah seorang bermimpi bahasanya dia dalam mimpinya itu dia menghidangkan minuman kepada raja. Yang seorang lagi mimpi dia memikul roti dalam kepala, di atas kepalanya, lalu rotinya itu dipagut oleh burung. Makan minuman raja. Wa amal akhar, adapun seorang lagi dia akan disalib, fayuslabu, akan dibunuh dan disalib, dipalang, dibunuh dan dibiarkan dipalang. Makna mayat dia itu dibiarkan dipalang. Fataqulu tayr, lalu burung akan memakan mirasihi, daripada kepalanya. Itu makna salah seorang kamu akan bebas dan salah seorang daripada kamu itu dia akan dibunuh. Qudiyal amru, telah diputuskan perkara alladhi fihi, yang di dalamnya tastaftiyan, yang mana kamu berdua bertanya kepadaku tentang tafsiran tentang mimpi tersebut. Sebab itu kata alim ulama, mimpi ini kalau ditafsirkan dia akan menjadi sebagaimana ditafsirkan. Jadi sebab itu kita ulang balik tuan-tuan sekalian, mimpi ini Nabi sebut ada 3 jenis. Mimpi Rasulullah SAW sendiri sebutlah, hadis yang sahih dan Sahih Bukhari pun ada dalam kitab-kitab yang lain. Tiganya adalah dipanggil mimpi yang berupa igawan dalam tidur. Para alim ulama kita menjelaskan macam mana tuan-tuan nak tahu kata itu mimpi ke ataupun mamai. Yang mimpi ini dia berlaku sebagaimana alam nyata, cuma dia berlaku dalam tidur, kerana dihadapi oleh ruh, ruh tanpa jasad. Setelah bangun daripada tidur itu, tuan-tuan boleh cerita satu-satu. Macam kita hadapi waktu hidup ni lah, waktu jaga ni. Jumpa dengan kawan kita kemarin, makan kopi dengan dia belanja kita nasi lemak 2 bungkus. Contoh begitu, boleh cerita satu-satu. Jadi mimpi pun sama begitu, kalau betul mimpi. Boleh cerita satu-satu, kita pergi mana, kita jumpa siapa, apa yang berlaku. Tapi kalau selepas tidur itu rasa-rasa macam mimpi, tapi tak boleh nak cerita, tak tahu. Agak-agak terawang-awang gitu. Itu dia panggil na'adghasu ahlam, ataupun apa dia panggil, mamai dia panggil. Dan cuma adabnya tuan-tuan sekalian, Nabi mengajar kita, kalau mimpi yang baik, kata Nabi SAW, kalau kamu nak cerita, ceritalah. Cerita kepada orang yang kamu kasih. Dan kalau ada di sana orang yang pandai mentafsirkan mimpi, boleh jumpa mimpi yang baik, cerita dekat dia. Dan Rasulullah sendiri pun pada hayat dia selalu tanya, atau dia pernah tanya sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu yang mimpi semalam, yang cerita kepada aku. Sahabat kata, kalau ada lah, kata tak ada Rasulullah. Dan ada ketika Nabi kata, aku mimpi semalam, di antaranya Nabi sebut, aku melihat manusia dengan pakaian masing-masing. Ada yang pakaiannya sampai buku lali saja, ada sampai lutut saja, dan ada yang sampai penuh. Lalu aku mentafsirkan itu agama. Artinya didahului dengan mimpi Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Tapi mimpi yang buruk, Nabi pesan kat kita, tak perlu cerita. Yang mimpi yang buruk cukup dengan kita minta lindung dengan Allah, ludah di sebelah kiri. Tapi jangan ludah sungguh, kalau ada orang sebelah kiri kita tu nyanyi dia, mana ludah isyarat begitulah sebagai menghalau syaitan, kerana mimpi yang buruk daripada syaitan. Tak payah cerita.
Mimpi yang buruk tak perlu cerita, minta lindung. Dan Nabi sebutlah hadis, tidak akan memudaratkan kamu apa yang kamu lihat dalam mimpi itu. Atau kamu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana mimpi buruk daripada syaitan untuk menakut-nakutkan kamu, kau minta lindung saya dengan Allah daripada syaitan, dan tak akan berlaku, tidak akan mudaratkan kamu apa yang kamu lihat dalam mimpi tersebut. Tapi kita ni suka sensasi, suka cerita sana. Semalam saya mimpi jatuh bangunan. Orang tanya, jadi macam mana? Macam mana lagi? Mati lah. Jadi orang tanya kita, suka ke mati tu? Tak suka. Habis cerita buat apa? Tak perlu cerita tuan-tuan sekalian. Jadi sama juga dalam hidup kita ini, kalau benda baik, tak baik, tak payah kongsi. Nak kongsi buat apa tuan-tuan sekalian? Tak baik. Nak cerita keburukan diri. Untuk apa kita cerita keburukan diri? Begitu juga apatah lagi nak cerita keburukan orang lain. Untuk apa cerita keburukan orang lain? Dia ada niat yang tersembunyi. Apa dia niat yang tersembunyi itu? Sebenarnya dia nak abang kata dia baik. Sebagai contoh lah, tuan-tuan sekalian, bila kita sembang dekat orang lah, kita sembang dengan orang, kita sembang tentang seseorang yang lain, kita kata dia tu tak pernah jumpa langsung di masjid. Kita sembang tentang seorang tu tak pernah jumpa langsung dia di masjid. Sebenarnya yang kita nak abang apa? Nak abang kata kita ni rajin pergi masjid. Sebenarnya, tapi kalau kita abang macam tu, jadi orang cemooh kat kita, jadi kita sembang pasal orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena sentiasa berfikir, bila kita sembang pasal keburukan orang, adakah kita jadi baik? Itu soalan kita. Kita sembang pasal buruk orang lain, apakah kita baik ataupun kita jadi baik? Tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian. Bahkan malaikat tulis kita telah melakukan satu dosa, iaitu disebut dengan dosa, dalam bahasa Arab disebut dengan ghibah, dosa mengumpat. Sama seperti makan bangkai saudara sendiri, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, waqal ladzi, dan Nabi Yusuf berkata kepada orang yang zanna annahu, Nabi Yusuf AS yakin dan percaya berdasarkan apa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada dia melalui tafsiran mimpi itu, bahawa orang itu akan selamat di antara mereka berdua. Maka Nabi Yusuf kata kepada yang akan bebas, yang seorang lagi Nabi Yusuf tak katalah dekat dia, sebab Nabi Yusuf tahu dia akan dihukum bunuh. Maka Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang daripada mereka berdua yang akan selamat, yang akan bebas itu, apa dia kata? Uzkurni inda rabbik, kamu sebutlah perihal daku ini nanti kepada tuanmu, yakni kepada raja. Sebut cerita dekat dia, bahasanya dalam penjara ni ada seorang namanya Yusuf. Dia ini dipenjarakan dengan zalim, dan dia ni ada kepandaian sekian-sekian. Kamu cerita dekat raja kamu nanti tentang aku ini, minta tolong. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kita ni boleh minta tolong pada orang yang kita rasa boleh tolong kita, tak kala kita berada dalam penganiayaan ataupun berada dalam kesusahan. Tapi kata Allah, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, namun setelah keluar daripada penjara, dia telah dilupakan oleh syaitan. Telah dilupakan oleh syaitan zikr rabbih, untuk menyebutkan perihal Yusuf kepada tuannya. Mana dia lupa, mungkin terlebih seronok ke apa ke, dia lupa, tak cerita langsung. Falabisa fis sijni, maka Nabi Yusuf AS tetap berada dalam penjara bid'a sinin, selama beberapa tahun. Sakanlah lupa ni. Kata ulama dalam tafsir 7 tahun. Dia lupa, tak cerita langsung, tak buka cerita langsung kepada raja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kalau janji ni kena tunai, kalau tidak dia jadi munafik. Ayatul munafiq salas, tanda orang munafik ada 3. Di antaranya ialah idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir janji. Cuma nak mengelak daripada mungkir ni, sebab ada kemungkinan kita lupa. Macam kes ini Allah Ta'ala sendiri sebut
bahwasanya dia lupa. Dia dilupakan oleh syaitan. Syaitan yang buatkan dia lupa. Mungkin syaitan nak bersekongkol sama untuk menyiksa Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara itu. Cuma untuk mengelakkan kita ni mungkin janji, maka sebab itu disuruh untuk kita ucapkan insya-Allah. Jangan janji mentah. Orang jemput kita ke Nuri, ustaz saya nak jemput ke Nuri ni, mainlah. Kita pun kata, tak apa saya pergi, jangan bimbanglah, pergi, garanti punya pergi. Tiba-tiba tak pergi. Jadi kita bohong. Yang kawan duk tunggu. Tapi bila kita sebut insya-Allah, kalau tak ada apa-apa saya pergi. Sebut insya-Allah, dengan sebut insya-Allah itu dapat mengelak kita daripada mungkir janji. Nabi sendiri pun tuan-tuan sekalian tegur oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Bila Nabi tersilap dipanggil, bukan dosa, Nabi dah tidak melakukan dosa, Nabi dia boleh lupa. Nabi lupa dalam sembahyang, kerana Allah Ta'ala nak mengajar kita kalau Allah Ta'ala tak takdirkan Nabi lupa, jadi kita pun tak tahu nak buat macam mana kalau lupa dalam sembahyang. Maka Allah Ta'ala takdirkan Nabi pernah lupa, dia sembahyang yang 4 rakaat, dia buat 2 saja. Dia buat 2 saja. Kemudian dia bangun, duduk sandang tepi dinding, di dinding masjid. Kemudian datang seorang kata, "Ya Rasulullah, apakah salat telah dipendekkan?" Nabi kata, "Tidak. Tak ada turun wahyu kata sembahyang dipendekkan, tetap 4." Lalu dia kata, "Kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah, engkau sembahyang 2 saja." Nabi kata, "Tak lupa dah." Lalu Nabi pun tanya yang lain, "Betulkah sebagaimana yang dia kata ini, aku sembahyang 2 saja?" Sahabat-sahabat lain kata, "Betul ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun sambung terus lagi 2. Dia tak sembahyang lain, dia tak sembahyang daripada mula, dia terus sambung 2, kemudian Nabi sujud sahwi. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi dia panggil lupa untuk mengajar kita. Yang mengajar kita macam mana nak buat kalau lupa dalam sembahyang. Begitulah tuan-tuan sekalian, mana kita kena sebut insya-Allah. Jadi kawan ni dia lupa. Kata ulama sampai 7 tahun dia lupa. Sehinggalah Allah Ta'ala takdirkan berlaku satu peristiwa. Ini masuk cerita baru. Masuk cerita yang baru tuan-tuan sekalian, iaitu mimpi Raja Mesir. Raja Mesir bermimpi. Wa qala al-maliku, dan berkata Raja Mesir, sebagian mufassir kata nama dia Hyksos, dan ada sebagian mufassir kata nama dia Ar-Rayyan. Inni ara, sesungguhnya aku bermimpi melihat dalam mimpi itu 7 baqaratin, 7 ekor lembu. Kita jumpa dalam surah Al-Baqarah, baqaratun, seekor lembu betina. Ini baqaratin, ada jamak. Jadi kaedah dalam orang Arab ni, kalau kita ni kita sebut banyak lembu. Tapi orang Arab ni dia tak sebut begitu. Dia ubah. Dia struktur baqaratun, dia ubah, dia tambah alif tengah-tengah. Jadi baqaratun. Maknanya banyak lembu. Banyak tu banyak mana? Allah Ta'ala kata 7. Dia nampak dalam mimpi itu 7 ekor lembu simanin, yang gemuk-gemuk. 7 ekor lembu yang gemuk, yakuluhunna, memakan. Sab'un ijafun, yakuluhunna, memakan ataupun dimakan. Lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh sab'un ijafun, 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Selalu hak yang gemuk makan kuih, ni yang kuih makan yang gemuk. Itu mimpi ni kena tafsir. Sab'a sumbulatin, dan 7 tangkai khudrin yang hijau. Mana 7 tanaman, ada 7 tangkai hijau. Wa ukhra yabisat, dan yang lain 7 tangkai yang kering. Kata dalam tafsir jalan lain, iaitu 7 tangkai tanaman hijau. Wallahu alam, gandum lah mungkin gamaknya, ataupun padi, kerana orang Mesir sampai ke ini, kerana duduk di Mesir tahun 92 hingga 97. Orang Mesir musim sejuk dia tanam gandum, musim panas dia tanam padi. Cuma padi dia tu padi umur pendek, lebih kurang dalam, kalau tak silap 80 hari. 80 hari dah boleh tuai.
panggil. Tengah-tengah. Nak kata pulut pun tak, nak kata apa ni, beras macam kita tak. Di tengah-tengah dia panggil. Itu dia panggil padi dia pendek. Pendek panjang, padi Mesir dia panggil. Orang Melayu dia tak suka padi itu. Dia makan, dia tak suka beras Mesir tu. Dia suka beras Filipina. Beras Filipina tu beras main daripada Asia lah. Orang Arab panggil Filipina. Tak tahulah main daripada Filipina sungguh ke, main daripada Indonesia ke, tapi dia panggil beras Filipin dia panggil. Yang tu orang kita suka yang tu. Tapi orang Arab dia makan beras dia lah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tengok gitu. Dan sebagian ahli tafsir kata malam yang kedua, malam yang pertama Raja Mesir ni dia mimpi nampak lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Kemudian malam kedua dia mimpi pula lagi, tapi lain sikit mimpi dia. Iaitu dia tengok 7 tanaman, 7 tangkai yang hijau-hijau dililit oleh 7 tangkai yang kering. Dia nampak dalam mimpi itu. Maka dia pun himpun menteri-menteri dia. Maka dia kata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesarku, aftuni, terangkanlah kepadaku. Aftuni, di sini dia terjemah terangkanlah kepadaku, tapi kita bahasa kita ada fatwa. Aftuni, bagi fatwa lah, bagi pandangan lah kepadaku. Ya tentang takbir ataupun tafsir mimpiku ini. Dia pun cerita mimpi dia. In kuntum li ru'ya ta'burun, jika kamu semua terhadap mimpi-mimpi merupakan orang yang pandai mentafsir. Dia tanya, wahai tuanku, itu semua adalah mimpi-mimpi yang kosong, bohong. Maknanya ataupun adghasu ahlam. Ini adghasu ahlam. Adghas itu boleh tafsirkan juga dia panggil igawan mimpi dia panggil. Tak payah tuanku nak kisahlah mimpi itu semua itu mainan tidur saja. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin, dan kebetulan pula wahai tuanku, kami ni pun tak erti nak mentafsirkan mimpi. Patut abang terang-teranglah. Tapi nak cover juga tu dia abang juga kata itu tuanku tak payah kisahlah, itu mainan tidur. Dan mainan tidur belakang. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Wa qala alladhi naja minhuma, pada ketika inilah pelayan raja ni yang keluar dari penjara dulu, dia teringat Nabi Yusuf. Baru teringat 7 tahun dah mimpi. Bila orang kata apa, raja mimpi itu baru dia teringat, oh Nabi Yusuf ni dalam penjara ni ada kawan dia yang pandai tafsir mimpi ni. Wa qala alladhi naja minhuma, dan pada ketika itu berkata orang yang selamat daripada mereka berdua tadi, yang dalam sepenjara dengan Nabi Yusuf tadi, wa dakara, dan dia mengingati tentang Nabi Yusuf AS ba'da ummatin, setelah beberapa waktu. Kamu semua, mana raja dan juga pembesar-pembesar, bi ta'wilihi, tentang orang yang boleh mentafsirkannya. Fa arsiluni, maka utuskanlah daku kepada dia. Hantar. Dia pun ceritalah dalam penjara ni ada seorang yang namanya Yusuf, dan dia ni pandai untuk tafsir mimpi. Fa arsiluni, hantarkan saya, izinkan saya untuk bertemu dengan dia. Maka raja pun izinkan. Dia pun masuk ke dalam penjara, bertemu Nabi Yusuf AS, dan dia pun kata, Yusufu, wahai Yusuf, yang bergelar As-Siddiq, iaitulah Nabi Yusuf AS. Aftina, terangkanlah kepada kami, fi sab'i baqaratin, tentang mimpi. Raja Mesir ini bermimpi, iaitu sab'i baqaratin, 7 ekor simanin, lembu yang gemuk, ya'kuluhunna, dimakan oleh sab'un ijafun, 7 ekor lembu yang kurus-kurus, wa sab'i sumbulatin, dan 7 tangkai yang hijau, dililit oleh 7 tangkai yang kering. Apa tafsirannya wahai Yusuf?
alaihissalam, la'alli arju' ilan nas, supaya aku boleh kembali kepada mereka yang sedang menunggu. Orang ramai sedang menunggu, termasuk raja. La'allahum ya'lamun, supaya mereka boleh mengetahui apa tafsiran. Jadi tuan-tuan puan sekalian, sekali kita sebut, kalau mimpi ni kosong semata-mata, Allah Ta'ala tak akan cerita dalam surah ini. Jadi sebab itu mimpi yang baik ni memang ada makna dalam hidup kita. Dan di antara tuan-tuan sekalian baik, pergi tempat baik, itu menunjukkan bahawa kita sedang berada di atas jalan yang lurus. Itu kata oleh ulama kita. Walaupun kita tak tahu tafsir secara khusus. Tapi kalau asal mimpi saja buruk, asal mimpi saja pergi ke belah Eropah, jarang-jarang mimpi atau berjumpa dengan orang yang tak baik, itu isyarat umum bahwasanya Allah Ta'ala nak suruh kita ubah kehidupan kita. Kamu sedang berada di atas jalan yang salah. Tafsirkan. Dia tafsirkan mimpi itu. Kata dia, hendaklah kamu semua, qala Yusuf berkata, tazra'una, hendaklah kamu semua bercucuk tanam. Sab'a sinina, selama 7 tahun berturut-turut. Ini dia panggil 7 ekor yang gemuk. Tahun subur dia panggil. 7 tangkai yang hijau. Kamu kena bercucuk tanam. Mana melalui mimpi itu Allah Ta'ala nak bagi satu, dia panggil apa, satu ilmu kepada kamu akan berterusan selama berterusan zaman subur dalam 7 tahun. Dalam masa 7 tahun itulah bagi tahu dekat raja kamu, dia kena jalankan cucuk tanam. Secara dia panggil secara aktif, dia panggil 7 tahun. Da'aban, seperti biasa. Fama hasadtum, lalu apa yang kamu tuai, yang kamu ketam, fazaruhu fi sumbulihi, maka biarkanlah hasil itu tetap pada tangkai. Maknanya jangan habis semua, simpan, kena simpan. 7 tahun itu simpan, illa qalilan, kecuali sedikit, mimma ta'kulun, untuk kamu makan. Jangan habis, jaga-jaga. Karena selepas 7 tahun itu akan datang kemarau selama 7 tahun. Kalau simpanan tak cukup, secara rakyat adun 7 tahun yang amat payah. 7 tahun yang amat payah. Ya'kulna ma qaddamtum, di mana 7 tahun yang amat payah itu akan menghabiskan simpanan yang kamu siapkan untuknya. Mana dalam masa 7 tahun yang amat payah itulah, waktu itulah kamu nak kena guna simpanan kamu. Simpanan dipanggil gandum ke beras yang kamu siapkan 7 tahun itu. Illa qalilan mutusinun, kecuali sedikit untuk kamu simpan sebagai benih. Summa ya'ti ba'di dzalik, kemudian selepas 7 tahun yang kedua kemarau itu, kata Nabi Yusuf, ini hebatlah tuan-tuan sekalian. Maknanya dia, Allah Ta'ala bagi ilmun, tahun yang di dalamnya yughasun nas, manusia diberi hujan oleh Allah. Man 7 tahun kemarau, sebab itu akan turun hujan. Wa fihi ya'sirun, dan dalam 7 tahun yang berikut itu akan kembali normal, di mana kamu semua akan kembali memerah anggur, memelah tebu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, di Mesir tebu banyak. Di Mesir tebu banyak, di sebelah Aswan, di sebelah ni. Oleh sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Mesir ni, di antara minuman yang orang Arab suka minum, ayak tebu. Dia kedai asir, dia panggil ayak tebu ni banyak semua. Dia minum ayak tebu, dia tak macam kita. Dia perah ayak tebu tu, dia ada mesin dia tu, jatuh atas air, tuan-tuan sekalian, daripada mesin dia tu jatuh atas air tu, kemudian ujung tu terus keluar ayak tebu, dia masuk, dia hidang terus kat kita. Kita tahan yang tebu, buhlah air pula. Lepas tu jual pula tu, kadang-kadang cayak kita beli tak manis. Ini bau perah, dia panggil bau perah tadi, bau perah tak sat ni, minum terus.
Itu dia panggil fresh. Dia minum macam tu, tuan-tuan sekalian. Yang banyak dia panggil kedai ayam tebu di sana. Jadi pada tahun hujan ulasan tentang ekonomi, dia kata sepatut negara kita ni, negara umat Islam ini, dia ada simpanan yang cukup untuk 7 tahun. Kalau berlaku apa-apa lah, bukan takat 2 tahun, kita baru ni COVID. COVID, tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahulah. Tak pandai kita ekonomi, mungkin tuan-tuan tahu sejauh mana kita Malaysia ni boleh bertahan. Kita tak tahu. Tapi alhamdulillah lah, baru ni kiranya kerajaan kita boleh 2 tahun tu boleh bagi bantuan dan sebagainya. Tapi lah negara Islam ni hutang pun banyak. Termasuk Malaysia hutang pun banyak juga. Mesir di antara negara yang paling banyak hutang dalam dunia. Tapi tuan-tuan sekalian, orang Barat, orang Jepun dan sebagainya, mereka dari segi pengurusan ekonomi lagi baik daripada kita. Padahal kita, Allah Ta'ala mengajar. Nabi Yusuf AS mengajar, mana kalau boleh negara ada simpanan boleh tahan 7 tahun. Boleh 7 tahun. Dan pernah baca satu buku lah, bidang agama tu sekalian, buku kadang-kadang kita baca gitu-gitu je. Dan satu kewangan untuk diri ni, dia kata kalau boleh 2 tahun. Maknanya 24,000. 24,000. Mana ada simpanan kita. Jadi apa-apalah 2 tahun. Kalau negara, kalau ikut negara ni 7 tahun. Kalau jadi COVID 7 tahun, makna duit ada lagi. Boleh lagi survive untuk rakyat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam Quran ni penuh dengan rahsia. Bukan saja rahsia untuk berjaya di akhirat, untuk berjaya di dunia pun penuh dengan rahsia. Tapi masalahnya sekarang ni, tuan-tuan sekalian, kita tak mengkaji Quran. Kita tak tengok dalam Quran. Quran ni, tuan-tuan sekalian, wahyu daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan ada kitab yang baru sampai hari kiamat. Sebab itu la tanqadi ajaibuhu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kata rahsia Quran ini, keajaiban Quran ini, kalau kamu kaji sepanjang zaman pun dia tak akan pernah habis. Dia tak akan pernah habis. Akan sentiasa ada ilmu baru, panduan baru dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita mohonlah hidayah Allah Ta'ala berikan kepada pemimpin kita ni, tak kiralah tuan-tuan sekalian, dunia Islam semua ni. So, mereka ni rajin baca Quran, rajin tengok Quran, jadi mereka boleh takbir kita dengan baik. Dia panggil apa? Pegawai raja tadi tu, pelayan raja tadi cerita. Maka raja kata apa? Wa qala al-maliku, maka berkatalah raja Mesir, "I'tuni bihi." Bawalah, datangkanlah dia Yusuf kepadaku. Bawa Amai Yusuf, keluarkan dia daripada penjara. Bawa dia kepadaku. Falamma ja'a ar-rasul. Mana raja hantar seorang utusan untuk bawa keluar Yusuf, bawa menghadap dia. Tapi Nabi Yusuf AS ni dia jual mahal sikit. Dia jual mahal. Dia kata apa? Falamma ja'a ar-rasul, maka ketika datang kepada Yusuf utusan raja, qala, Nabi Yusuf berkata kepada utusan itu, irja' ila rabbik, kembali kepada tuan kamu, ini raja, fas'alhu, dan tanya kepada dia, ma balun niswati, tentang keadaan wanita-wanita yang telah memotong tangan-tangannya tadi. Itu kawan-kawan Zulaikha. Sebelum saya nak keluar daripada penjara ni, saya nak minta tolong sampaikan kepada tuan kamu, raja, tolong dia selesaikan dulu perkara yang melanda saya ini, kes saya ini. Makna dia tak mau dia keluar nanti kes tak selesai. Dia tak mau sebab dia tahu, kata dia difitnah. Inna rabbi bikaidihinna alim. Suruh raja selesaikan kes wanita-wanita yang telah memfitnah dia. Sesungguhnya Tuhanku terhadap tipu daya mereka maha mengetahui. Qala, raja pun, makna raja terima syarat tu. Raja pun panggil balik Zulaikha dan juga perempuan-perempuan yang tahu kes ini. Raja tanya, ma khatbukunna,
Apa kisah kamu dengan Qulna? Pada ketika itulah mereka pun berterus terang. Bila duduk depan raja, tuan-tuan puan sekalian, tak berani lakut, berterus terang, mereka berkata hasya lillahi. Hasya lillah. Di sini terjemah maha sempurna Allah. Dan sebagian tafsir kata kami berlindung dengan Allah. Ma alimna alaihi min su. Sebenarnya kami tahu bahwasanya tidak ada sebarang kejahatan daripada Yusuf. Dia memang orang baik. Qalat imra'atul aziz, dan berkata juga isteri kepada Perdana Menteri Aziz, maknanya isteri pada Tuan Yusuf lah yang merancang fitnah Yusuf ni, itu Zulaikha. Dia pun kata dekat raja juga, al-ana hasasal haq, wahai tuanku, sekarang ini memang nampak jelas kebenaran. Ana rawattuhu, akulah yang telah menggoda dia an nafsih. Bukan sebagaimana yang aku sebut dulu ni untuk tahankan diriku, bahasanya Yusuf yang menggoda aku, tidak. Sebenarnya aku yang menggoda dia. Wa innahu la minas sadiqin, dan sungguhnya dia sungguh daripada orang yang benar. Zalika liya'lama anni, demikian itu Nabi Yusuf cerita, sebut sebab apa yang aku diman, ataupun sebab apa aku bagi syarat begitu, aku tak akan keluar daripada sini, daripada melainkan raja kena tolong selesaikan kes itu. Nabi Yusuf sebut sebab apa dia minta begitu. Zalika, kata Nabi Yusuf, permintaanku itu supaya tuanku Aziz, dia panggil liya'lama anni lam akhu. Tuan-tuan sekalian, sini kita boleh faham, tuan-tuan sekalian, jangan sekali-kali kita ni mengkhianati orang yang pernah berjasa dekat kita. Nabi Yusuf mengajar kita, dia jaga sungguh, dia sayang sungguh pada tuan dia tu. Dia tak mau langsung, dia nak bersih langsung, dia tak nak langsung ada sekelumit pun dalam hati Al-Aziz, dia panggil. Tuan yang menjaga dia, berjasa dekat dia tu, sebarang salah faham, sebarang buruk sangka dan sebagainya. Sebab tu dia minta begitu. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan sungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk kepada, tidak akan menjayakan tipu daya orang yang khianat. Mana orang khianat ini Allah Ta'ala akan halang daripada petunjuk. Wa kemudian dengan tawaduk, mana Nabi Yusuf AS dengan tawaduknya dia kata, wa ma ubari'un nafsi, dan tiadalah aku ingin membersihkan diriku, orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Ini dia balik pada Zulaikha, seolah macam dia orang kata apa, memang boleh tuan-tuan sekalian, kita ni bila orang salah dekat kita, kemudian dah terbukti dia bersalah, memang kita boleh tinah. Tahu bahasa tinah tuan sekalian, kalau boleh kita nak onyok lagi. Duk kata dah, kata dia memang jahat. Dia memang jahat, dia memang begitu begini tuan-tuan sekalian. Boleh kita nak. Tapi Nabi Yusuf AS, dia bagi juga alasan, dia panggil, memang jiwa manusia ini suka mengajak kepada kejahatan, kecuali orang yang dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Maknanya tuan-tuan sekalian, nak kata, maaf, buang dalam telaga, kemudian dibeli, diambil oleh, mana jadi hamba selepas itu, terpisah daripada ayah kesayangan, adik-beradik itu pun dia maafkan. Dia maafkan tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, tidak seseorang itu dia dizalimi lalu dia memaafkan, melainkan Allah akan mengangkat darjat dia. Memang kalau nak balas tuan-tuan sekalian, boleh balas. Memang boleh balas tuan-tuan sekalian. Memang kita syok, memang seronok kita tengok kawan kita yang tersilap. Kelebihan tuan-tuan sekalian, dia bukan jadi kuih baik, akhirnya perang. Perang pula tuan-tuan sekalian, macam mana pepatah Melayu kata, yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Kau berkalih. Bolehlah mana macam tu. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu pun tak biasa. Itu tuan-tuan sekalian, pada muka, biar pada muka semua. Marahkan nyamuk, bakat kelambu. Itu yang sedang berlaku dalam dunia Islam pada hari ini tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku sama-sama kita, berlaku sama adik-beradik, satu keluarga dan sebagainya. Jadi kita kena ambil Nabi Yusuf AS. Dan di antaranya tafsir jalan lain menceritakan Zulaikha dia bertaubat kepada Allah.
Dan selepas itu Allah Ta'ala perintahkan setelah kematian tuan dia Aziz, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Yusuf supaya kamu ambil Zulaikha itu menjadi isteri kamu. Dia menjadi isteri kamu. Dan dia dapat anak dengan Zulaikha 2 orang. 2 orang dia dapat anak dengan Zulaikha. Dan Nabi Yusuf mendapati Zulaikha ni dia masih perawan. Dia masih perawan pada ketika itu. Maknanya dia jadi begitu tu sebab suami dia tidak melayani dia. Jadi sebab itu tuan-tuan Sayyidina Umar dia pernah menerima pengaduan bila dia pernah mendengar rintihan. Sayyidina Umar ni dia suka berjalan. Dia suka tengok rakyat dia berlaku apa perempuan. Berapa lama orang perempuan dia boleh tahan tidak bersama berjauhan dengan suami. Lalu dia tanyalah orang perempuan pengalaman dia panggil. Dan tak ingat berapa lama dia beritahu. Selepas itu dia tetapkan mana-mana tentera tak boleh lebih daripada tarikh itu. Maknanya bila sampai tempoh tu dia kena balik, hantar pula orang lain pergi tu. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang asbab penyelewengan dipanggil asbab berlaku kecelaruan dalam masyarakat itu kerana kita tidak menjaga peraturan dan menjaga fitrah anak kita dan sebagainya. Kita terlalu mengungkung anak kita, kita tak beri hak kepada anak kita dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia protes dia dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuti 2 minggu. Anak nak pergi umrah. Kita cuti 2 minggu, 2 kali.